dan yes, recording in progress. So kita akan lihat berkaitan dengan bab 8. Kita dah belajar. Okey, kita dah belajar sampai 8.3. So, apa yang kita belajar sebelum ini? So, kita nak lihat sebelum ini kita belajar apa ya? Okey. Kita dah banyak belajar sebenarnya tau. 8.1, 8.2 dan 8.3. Apa dia tu cikgu? Okey, jom kita tengok. Okey, secara langsung dan secara imbas. Sebab ingat lagi banyak kali kita imbas, lagi banyak kali kita ingat. Nampak tak? Sebab cikgu tahu korang semua malas membaca. Betul? Kantoi. Korang semua malas membaca. Betul? Tetapi korang suka mendengar. Iaitu mendengar cikgu cakap. Betul tak? Mendengar cikgu bercerita. Itulah korang. Jadi sebab itu cikgu kena bercerita banyak kali, berulang-ulang. Berulang-ulang. Okey? Baik. Okey. Cikgu telah mendengar laungan azan. Kita berhenti sekejap untuk kita beri laluan kepada laungan azan sekejap ya. Tak sampai pun 3 minit. Sekejap. Okey. Kembali. Okey, iaitu 8.1 kita dah lihat tamadun Islam ni bermula dengan latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, iaitu masyarakat Arab jahiliah lah. Iaitu jahiliah tu apa? Jahala, iaitu jahil ataupun tidak tahu ataupun tidak ada panduan kerana tidak ada kitab dan juga tidak ada nabi. Jadi itu masyarakat Arab jahiliah, iaitu mereka ni terdiri daripada, kita tahu terdiri daripada kaum Hadari dan Badui. Dan kita tahu bahawa kaum-kaum ini, mereka ni mengamalkan semangat asabiah, iaitu semangat taksub kepada kaum masing-masing. Kaum masing-masing. Sebab itu mereka selalu berperang. Tak bagus betul lah kan. Kemudian dari segi ekonomi, mereka sebenarnya telah mengamalkan banyak perkara-perkara jahiliah. Seperti mereka ni berniaga tau. Berniaga dan juga menternak binatang. Tapi mereka ini hanya mementingkan keuntungan dan mengamalkan riba serta menipu dalam timbangan. Cukup tak bagus tu, tak bagus. Okey. Kemudian daripada segi sosial, mereka ni ada 6 agama yang mereka amalkan, iaitu agama Wasani, iaitu menyembah berhala. Kemudian Majusi, mereka menyembah api. Kemudian agama Yahudi oleh Bani Israel. Kemudian agama Nasrani juga dianuti oleh Bani Israel. Begitu juga ada agama animisme, iaitu percaya kepada roh-roh dan kuasa gaib. Dan juga Hunafa, iaitu agama yang masih diamalkan, iaitu mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Dan kehidupan mereka memang penuh dengan maksiat. Mereka mengamalkan berjudi, berzina, meminum arak, bersifat angkuh. Kemudian mereka memandang hina kepada hamba, dan kita kata mereka sebenarnya memandang rendah kepada kaum-kaum wanita. Tapi mereka ada kebaikan juga. Kan kita ada belajar kan kebaikan mereka, iaitu mereka menghormati tetamu, mereka sanggup mengorbankan diri untuk tetamu mereka, golongan miskin dan lemah. Dan mereka pandai bersyair, berpidato, bersajak, ya habibi ya li baba, ya habibi ya li. Tu contoh syair lah tu. Ya. Nampak? Itu ada kelebihan jugalah mereka ya. Ya habibi Ali Baba, ya wahai kekasihku Ali Baba. Itu maksud dia. Baik Razan. Kemudian 8.2 kita lihat kemunculan perkembangan tamadun Islam, di mana tamadun Islam bermula apabila Rasulullah ataupun Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan. Dan juga kita tahu kisah hidup Nabi Muhammad, kita tak nak ceritalah kat sini kan, sebab kita dah tahu. Nabi Muhammad telah dilahirkan tanpa bapa, kemudian pada umur dia 6 tahun, mak dia pula, ibunya pula tidak ada dan meninggal dunia. Kemudian dipelihara oleh datuk dia, kemudian 2 tahun kemudian datuk dia pula meninggal dunia. Dijaga pula oleh bapa saudaranya atau pakciknya. Kesian Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, Nabi Muhammad apabila mendapat wahyu, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam
dengan dua cara, iaitu secara rahsia dan secara terang-terangan. Mula-mula rahsia dulu, kemudian baru terang-terangan. Maknanya secara terbuka lah. Okay. Kemudian kita lihat penyebaran Islam pun berlaku selepas itu, ya, di mana pada zaman Khulafa Ar-Rashidin, kamu kena ingat 4 orang ini, iaitu Abu Bakar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan, dan juga iaitu Ali bin Abi Talib. Okay. So itulah kita kata sebagai 4 orang, okay, Khulafa Ar-Rashidin yang menyebarkan agama Islam. Dan ianya diteruskan pula oleh kerajaan Bani Umayyah, kemudian kerajaan Bani Abbasiyah, dan kerajaan Turki Uthmaniyah. Menyebabkan kalau kita lihat agama Islam telah berkembang, berkembang sehingga ke seluruh Eropah dan juga Afrika Utara dan Asia Barat. Itu yang kita lihat. Okey, kemudian kita telah lihat faktor-faktor penyebaran Islam. Kenapa Islam itu mudah disebarkan? Kerana banyak sebab. Prinsip terbuka, prinsip keadilan, kesaksamaan, kemudian dakwah, hubungan diplomatik dan sebagainya. Sebab itu penyebaran Islam itu mudah. Dan kemudian kita telah lihat 8.3, iaitu Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Pemimpin, ya, iaitu pemimpin negara, pertama sekali pemimpin negara. Kemudian juga yang kedua pemimpin masyarakat. Kemudian kepada menjadi pembangun ekonomi. Nabi mementingkan ekonomi juga, ya. Kemudian diteruskan pula dengan pemimpin tentera. Perjuangan tentera ni kalau kita lihat, perjuangan tentera ini telah menjadi begitu hebat sekali, ya. Begitu hebat sekali. So kita lihat sekejap. Okey, ada sesuatu yang tak kena pada group chat ini. So mohon maaf, cikgu terpaksa remove Bilderman kerana anda telah melanggar undang-undang kelas. Okey, mohon maaf ya Bilderman. Okey, cikgu terpaksa remove anda kerana anda telah melanggar undang-undang. Sorry. Okey, nak masuk kemudian. Alright. Baik. So kita lihat seterusnya. Okey, iaitu berkaitan dengan minta maaf ya. Okey. Kenapa remove? Minta maaf. Minta maaf. Kita ada law. Ingat semua manusia kena ikut undang-undang. Okey. Kalau tak ada undang-undang, semua orang langgar undang-undang, so kita tak boleh benarkan ada perlanggaran undang-undang. Yes. Okey. Yes. Ya, cikgu sudah melakukan tindakan, ya. Okey. So, ya. Tak perlulah Azizul, tak perlu. Okey. Kod undang-undang Cikgu Rafi. Terbaik Tunku Imran. Alright. So kita telah lihat sebagai pemimpin peperangan. Alright. So sekarang kita akan lihat sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Kita nak lihat di sini sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Alright. So kita lihat. Okey, kita nak sambung tentang 8.4 ini. Okey. So okey. Alright. Kita lihat di sini berkaitan dengan dosia kat dia. Okey. Kita lihat tamadun Islam. Okey, tamadun Islam telah memberikan sumbangan. Okey, apakah sumbangan dia? Okey, tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan tamadun dunia. Ingat kebanyakan tamadun dunia telah mencontohi tamadun Islam ni. Mencontohi tamadun Islam ini, ya. So itu yang kita nak lihat. Sebab apa? Sebab tamadun Islam ini menekankan keseimbangan, kemajuan kebendaan dan juga kerohanian. Kebendaan fizikal pun nak, kemudian kerohanian pun nak juga. Dan inilah meninggalkan kesan pembangunan fizikal dan insaniah sehingga kini, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Maksudnya apa tahu? Okey, maksudnya di sini kalau kita lihat bahawa tamadun Islam mementingkan kekayaan, namun juga mementingkan jiwa yang murni, maknanya orang-orang yang baik. Mementingkan orang-orang yang baik. Okey, baik. So kita lihat di sini bahawa sebenarnya kita lihat dalam bidang politik. Pertama, kita lihat dalam bidang politik. Islam ini, okey, kalau kita lihat
Islam mementingkan corak hidup yang sejahtera dan makmur. Maknanya aman, sejahtera. So Islam juga mementingkan kehidupan bernegara, kemudian pemerintahan, okey, dan juga cara hidup yang berteraskan keadilan. Konsep ummah. Ummah ni, okey, kalau siapa-siapa yang tak tahu, ummah ini sebenarnya adalah konsep masyarakat. Ummah ini masyarakat, ya. Masyarakat. Kemudian kita tengok satu lagi iaitu sistem syura. Syura ini sebenarnya bermaksud mesyuarat. Okey, take note benda ni. Sistem syura ialah bermesyuarat. Syura bermesyuarat. Maknanya apa-apa pun meeting dulu. Apa-apa pun meeting dulu. So ini dalam bidang politik. Dan ini telah dicontohi sampai sekarang tau. Contohnya, macam kalau kita lihat kerajaan kita sekarang ni. Okey, yang kerajaan kita sekarang ni, kalau dia nak solve pasal COVID-19 kan, dia orang akan mesyuarat dulu. Mereka akan mesyuarat dulu, bincang macam mana nak settlekan dan juga apakah tindakan-tindakan yang perlu dibuat untuk settlekan COVID-19 ni. So dia meeting dulu. That is what we call sistem syura. Sistem syura, ya. Okay. So itu yang paling penting tentang dalam bidang politik. Konsep syura. So kita lihat, Nabi sebenarnya telah menubuhkan ataupun telah kita kata mengamalkan kehidupan bernegara. Semasa pemerintahan Nabi Muhammad SAW itu, baginda sebenarnya adalah ketua negara. Ketua negara, kalau macam negara kita ni, ketua negara kita yang di Pertuan Agong, betul tak? Yang di Pertuan Agong, masa zaman Nabi Muhammad SAW ni, Nabi Muhammad lah yang menjadi agung ataupun ketua negara. Ketua negara bagi kerajaan Madinah. Madinah, ya. Dan baginda bertanggungjawab menjaga Madinah dan menyelesaikan masalah rakyat melalui apa? Perlembagaan. Kalau sesiapa yang tak tahu, cikgu boleh tulis kat sini. Perlembagaan tu apa? Perlembagaan tu ialah undang-undang. Okey. Maksudnya undang-undang. Yes. Okey, boleh. Cikgu saya nak tanya, menteri besar tu apa? Menteri besar, okey, menteri besar ialah ketua pemimpin bagi sesuatu negeri. Contoh, kalau negeri Selangor kan, pemimpin yang pemerintahan itu adalah menteri besar. Tetapi ketua bagi negeri Selangor adalah Sultan Selangor. So Sultan lagi tinggi daripada menteri besar. Kena faham situ Zahra. Nampak tak perbezaan dia? Jadi itu yang dimaksudkan dengan kita kata sebagai pemimpin. Okey, baik. Kemudian, alright, kita lihat yang seterusnya, iaitu jawatan seterusnya, jawatan khalifah. Okey, jawatan khalifah sebenarnya selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk para pelajar yang tak tahu, kewafatan ini maknanya kematian. Kewafatan ini maknanya kematian. Okey, jadi Bakatul Sulaiman ni tak adalah kena mengena sangat, tapi Agung ke PM lagi power? Sebenarnya Agung lagi power. Sebab Agung yang paling atas. Okey, baik. So itu Sulaiman, ya. Baik. So jawatan khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW juga berperanan, fungsi dia iaitu untuk menegakkan agama satu dan juga mentadbir mengikut hukum syariah. Okey, Irfan, boleh dengar tak suara cikgu? Boleh dengar tak suara cikgu? Okey, siapa yang di Pertuan Agong, cikgu? Okey. Sebenarnya kalau di Malaysia, yang di Pertuan Agong itu adalah sekarang ini adalah Sultan dari negeri Pahang, iaitu Sultan Abdullah. Yang di Pertuan Agong ini ialah ketua sultan-sultan. Ya, ketua sultan-sultan. Okey. So, ketua sultan-sultan ini sebenarnya kita tahu negara kita ada 9 orang sultan. 9 orang sultan. So setiap 5 tahun akan dipilih seorang ketua untuk menjadi ketua sultan, iaitu yang dipanggil yang di Pertuan Agong. Nampak tak?
Jadi itulah sebenarnya peranan agung ya, iaitu orang nombor satu di negara kita. Begitu juga kalau di Madinah ni, orang nombor satu ialah Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad pemimpin. Okey. Dan kalau kita lihat, kerjasama antara bangsa juga dijalinkan bagi tujuan dakwah dan juga silaturahim. Dan penerokaan wilayah-wilayah baharu telah menaikkan lagi imej Islam. Sebab Islam telah meneroka kawasan-kawasan baharu ya. Okey, baik. Ada soalan, kenapa Melaka tak ada sultan? Kenapa Pulau Pinang tak ada sultan? Sebenarnya kedua-dua Melaka dengan Pulau Pinang memang tak ada sultan kerana keturunan Melaka telah tamat. Pemerintahan Melaka telah tamat ketika diserang oleh Portugis. So keturunan Sultan Melaka telah melarikan diri. So sejak daripada itu Melaka tidak ada lagi sultan. Itu satu. Pulau Pinang kenapa tak ada sultan? Sebab Pulau Pinang dulu adalah sebahagian daripada negeri Kedah. So Pulau Pinang dulu sultannya adalah Sultan Kedah. Tetapi apabila Pulau Pinang diambil oleh British, maka dia tidak ada lagi sultan, dia menjadi negeri. Tak boleh. Ini bukan simply say renew ke apa, tak boleh. Okay. Jadi sampailah sekarang tak boleh. Okay. Sultan bukan boleh main petik-petik orang untuk jadi sultan, tak boleh. Dia ada rules and regulation. Kamu akan belajar semua ini semasa tingkatan 2 nanti. Okay. Kamu akan belajar tentang Melaka semasa tingkatan 2 dan tentang Pulau Pinang semasa tingkatan 3. Okay. Baik, itu yang akan kamu belajar nanti. Right. So, berkaitan dengan politik iaitu kehidupan bernegara. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat pemerintahan tamadun Islam ini telah melakukan pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Nampak tak? Kalau kita lihat cara pemerintahan yang adil kepada semua penduduk meskipun berbeza agama dan keturunan. Macam kamulah kan. Kita ni semua berbeza. Kita ada Melayu, kita ada Jawa, Bugis, kemudian kita ada India, kita ada Cina dan sebagainya. Walaupun berbeza-beza, tetapi Islam menekankan supaya apa tahu? Adil. Beri layanan yang adil kepada semua kaum. Itu Islam tekankan. Adil. Jadi keadilan dan toleransi ataupun keadilan toleransi ingat toleransi ni maksudnya adalah tolak ansur. Tolak ansur, bertolak ansur. So keadilan dan toleransi inilah yang membawa kepada kedamaian negara kita. Kita tengok negara kita ya. Walaupun kita berbilang bangsa, tapi kita jarang ataupun kita tak bergaduh, kita boleh hidup sama-sama, kemudian kita Melayu sebelah rumah jiran India, sebelah rumah jiran Cina, tetapi kita boleh hidup bersama-sama. Kerana apa? Kerana pemerintahan telah memberi keadilan kepada semua. So kita hidup sejahtera, bersyukur kita. Dan sekarang ni kita kena sama-sama untuk apa? Sama-sama untuk memerangi COVID-19 dengan cara apa? Kalau tak perlu keluar, jangan keluar. Kalau tak perlu keluar, jangan keluar. Kita nak mengelakkan daripada mendapat virus COVID-19. Itu paling penting. Baik. So, kita lihat di sini pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan ini sebenarnya datang daripada mana? Daripada tamadun. I can hear you shouting from up here. What did I? Daripada tamadun Islam. Okey. Baik. So seterusnya, kita lihat konsep ummah. Konsep ummah yang ketiga. Okey, kita lihat di sini Kamu boleh tandakan iaitu kalau dari segi politik, yang pertama kehidupan bernegara. Satu. Yang kedua iaitu pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang konsep ummah. Mungkin ramai yang bertanya, cikgu, ummah ni apa? Ummah ni sebenarnya adalah yang kita katakan sebagai ummah tu apa? Iaitu ummah itu adalah masyarakat. Ummah ni maksudnya masyarakat.
Jadi konsep masyarakat maknanya konsep ummah, iaitu yang dikenali sebagai ummah. So kalau kita lihat tamadun Islam mewujudkan konsep, kita kata konsep masyarakat yang lebih dikenali sebagai ummah, dan melalui ummah inilah masyarakat disatukan tanpa mengira agama ataupun tanpa mengira keturunan. Untuk pengetahuan kamu, macam cikgu cakap hari tu kan, iaitu kalau di negara Arab tu, di negara Madinah tu, kamu ingat negara Arab Madinah tu, kalau Nabi Muhammad seorang-seorang tu, dia menyebarkan agama Islam, adakah semua orang akan masuk Islam? Tak. Tak. Sebenarnya negara Madinah tu ada apa tahu? Ada orang Arab Islam. Kemudian ada juga orang Nasrani. Kemudian ada juga orang Yahudi. Tapi mereka boleh hidup bersama-sama. Malah Nabi pun beli barang daripada orang Yahudi. Beli barang di kedai orang Yahudi. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi inilah yang dikatakan masyarakat yang disatukan tanpa mengira agama dan keturunan. Itu penting kamu kena faham Cikgu, Ya. kita ada quizzes ke? Tiru, kita baru 9-10 minit Tiru. Kan? Taklah, saya. Okey, baik. Kita teruskan. Sabar. Okey. Baik, kemudian setiap anggota masyarakat mempunyai tanggungjawab yang sama. Semua ada tanggungjawab yang sama, iaitu bekerjasama bagi memajukan negara. Satu soalan. Okey, apa yang kamu buat untuk memajukan negara? Apa yang kamu buat untuk majukan negara? Apa? Nampak tak? Cuba kamu tanya balik diri kamu, apa yang kamu buat untuk memajukan negara? Kalau setakat kamu bercerita dalam group chat, okey, bercerita dengan orang lain, cerita dengan orang itu, cerita dengan orang ini, cerita tentang game, cerita tentang apa, itu tidak membantu negara. Kamu membuang masa. Nampak tak? Jadi buatlah sesuatu yang bermanfaat. Okey. So itu paling penting. Okey. So tak perlu cerita kamu dah bunuh seorang lagi ke apa, tak payah. Orang tak nak tahu pun. Orang nak belajar. So tak perlu cerita. Okey. See? Betul. Okey. So memajukan negara juga memajukan ekonomi, memajukan pendidikan dan sebagainya. So buat yang terbaik. Okey. Kan? Hal in ekonomi tak semestinya, dalam sosial pun boleh, iaitu macam cikgu cakap kan, kalau ada kawan-kawan kamu kiri kanan, jiran-jiran kamu yang menaikkan bendera putih, okey, tak cukup makan, okey, bantu dia. Dengan cara apa? Bagi tahu mak kamu, bagi tahu ayah kamu, oh ada white flag tu, kat jiran tu ada white flag. Dia perlukan makanan. Inilah tugas kamu, membantu negara. Nampak tak? Dia surrender, bermakna bukan surrender, dia memerlukan bantuan. Okay. So itu yang paling penting. Okay. So itu paling penting kamu kena faham Okay. Baik, ini konsep ummah, bekerja sama. Nombor 3. Bak kata Wonder Pets. Apa kata Wonder Pets? Apa yang penting? Sama. Yes, Adam. Tak bekerja sama. Apa yang penting? Kerja sama. Nampak tak? Okey. Kerja sana. Okey. Baik, itu yang ketiga, konsep ummah. Yang keempat, kita nak lihat di sini, iaitu berkaitan dengan sistem syura. Yang keempat, sistem syura. Apa itu syura? Syura ialah mesyuarat. Macam cikgu cakap tadi, okey, syura ialah mesyuarat yang diadakan untuk apa tahu? Untuk mencapai keputusan mengikut suara ahli yang terbanyak. Baru betul. Kamu biasa mesyuaratkan. Demokrasi, cikgu. Demokrasi. Semasa kamu darjah 6 tahun lepas, okey, ataupun darjah 5 tahun lepas, kalau ada masuk persatuan, kamu akan mesyuarat dulu, nak buat itu, nak buat ini. Kemudian bila masuk form 1 kan, kamu masuk persatuan-persatuan, kamu kena masuk mesyuarat dulu untuk merancang pelbagai agenda dan juga rancangan-rancangan bagi persatuan.
So itu dikatakan sebagai syura atau mesyuarat. Jadi itu tamadun Islam yang ajar tahu. Dan ini diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Diamalkan dan diteruskan lagi oleh kepimpinan Islam selepasnya. Diteruskan oleh kita kata kepimpinan Islam seterusnya. So ini adalah syura. Dan syura ini diamalkan bagi mencapai keputusan secara muafakat, iaitu secara kerjasama. Nampak tak? Jadi kita lihat macam ni, kerjasama antara bangsa dalam melaksanakan tanggungjawab dakwah dan pengurusan hal ehwal Islam kepada umat Islam seluruh dunia. Kerjasama. So apa yang kita telah pelajari tentang berkaitan dengan politik, iaitu apa? Apakah sumbangan Islam dalam politik? Pertama, kehidupan bernegara. Kedua, pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, konsep ummah, iaitu masyarakat. Okey. Dan yang keempat, sistem syura, iaitu sistem mesyuarat. Empat ini. Okey. So itu adalah berkaitan dengan politik. Alright. So itu sumbangan Islam dalam politik. Okey. Seterusnya, kita nak lihat berkaitan dengan ekonomi. Sumbangan tamadun Islam dalam ekonomi. So kita lihat di sini. Baik. Alright. Cikgu rasa cikgu nak attack lah beberapa orang. Boleh? Cikgu nak attack beberapa orang lah sebab terlalu chaos nampaknya dalam ni. Jadi cikgu mungkin terpaksa attack beberapa orang. So amaran pertama kepada yang bising dalam group chat. Amaran pertama. Tidak ada amaran kedua. Sekali lagi berlaku bermakna anda akan di-remove. Ingat ya? Last warning. So dia tak ada, sebab kita tak nak ada gangguan. Tak nak ada gangguan. So Sasira cakap, ramai yang cakap tentang pembunuhan apa pula ni? Baik. Kita lihat ekonomi. Dari sudut ekonomi, apa sumbangan tamadun Islam ni ya? Kita lihat sumbangan tamadun Islam juga dapat dilihat dari sudut ekonomi. Contohnya, memperkenalkan amalan ekonomi Islam. Kemudian pengenalan Baitul Mal, menggalakkan perniagaan dan juga perdagangan. Kemudian memperluas pembinaan empangan dan kemudahan asas yang lain. Ada lebih kurang berapa tu? 1, 2, 3, 4 dan 5. So kita nak lihat satu persatu. Apakah sumbangan tamadun Islam dalam ekonomi? Baik. Kita lihat antara amalan ekonomi. Iaitu yang pertama sekali kita nak lihat iaitu berkaitan dengan amalan ekonomi, iaitu Islam menekankan beberapa amalan dalam sistem ekonomi. So kalau kita lihat berkaitan dengan sistem ekonomi, apa yang berlaku adalah kita akan lihat kita akan lihat baik. Seterusnya, kita akan lihat amalan ekonomi Islam. Islam menekankan beberapa amalan dalam sistem ekonomi. Kata wow, kena attack ke? Kita lihat Islam menekankan beberapa amalan dalam sistem ekonomi bagi mendidik jiwa manusia agar berdisiplin, amanah dan juga berjiwa bersih. Tak adalah Sulaiman, tak. Pertama sekali, kita lihat Islam mengatakan apa tahu? Perlu mengadakan sistem zakat. For those yang tak faham tentang zakat, zakat itu sebenarnya tax atau cukai, ya. Zakat tu adalah tax ataupun cukai. Kena faham tu. Untuk apa? Untuk dengan cukai itulah kerajaan akan ambil untuk membantu orang-orang miskin. Itu kegunaan sistem zakat. Nampak tak? Mengadakan sistem zakat dan sistem wakaf.
untuk pembangunan umat Islam. Okey, kalau zakat ni cikgu tandakan zakat ni ialah kita katakan sebagai teks ataupun cukai. Cukai cukai. Dan kalau katakan kalau kita lihat katakan seperti sistem wakaf. Wakaf ni sebenarnya adalah kita katakan sebagai sistem derma. Derma kita katakan sistem derma untuk terhadap sesuatu kemudahan. Derma dari sudut kemudahan. Kemudahan apa? Kemudahan, banyak kemudahan. Macam tabung derma tu bukan. Tapi kalau contoh macam apa tahu? Nanti kita akan lihat. Okey, iaitu kalau wakaf ni contohnya kamu ada bangunan, kamu ada tanah. Tetapi kamu tak nak ambil untung. Kamu ada bangunan, kamu katakan, okey, kepada ustaz-ustaz, bolehlah gunakan bangunan yang saya ada ini untuk mengajar para pelajar tentang pendidikan. Boleh mengajar sejarah kat sini, boleh mengajar agama kat sini. Pakailah, saya wakafkan. Wakafkan ni maknanya apa? Derma, tanpa syarat tu. Dari sudut kemudahan. So itu paling penting. So itu berkaitan dengan sistem wakaf. Derma dari sudut kemudahan. Itu penting. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat yang seterusnya, iaitu kita lihat di sini iaitu berkaitan dengan mengadakan sistem mata wang dirham. Sistem mata wang dirham. Dirham ni sebenarnya adalah mata wang. Dirham ni sebenarnya adalah mata wang. So mata wang yang digunakan oleh negara Arab pada waktu itu adalah dirham. Yes. Dan juga kita akan lihat. Baik, kita lihat di sini mengadakan sistem mata wang dirham. Kalau kita lihat sistem mata wang dirham dan perak untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Mata wang dirham dan perak untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Apa itu mata wang? Currency. Sistem mata wang means currency. Currency. Mata wang. Dan juga kalau kita lihat currency. Dirham ni ialah macam ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia kan? Itu mata wang Malaysia kan? Kalau kat sana gunakan sistem mata wang dirham dan juga mata wang perak. Jadi itu berkaitan dengan sistem mata wang. Untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Yes, as a currency. Yes, currency. Kemudian kita lihat juga mengadakan kutipan. Boleh beli apa? Zaman dulu boleh beli macam-macam jugalah. Besar jugalah dirham sebenarnya. Besar juga dirham. Baik. Kita lihat di sini. Mengadakan kutipan sistem cukai. Iaitu kalau kita lihat kutipan sistem cukai ni maksudnya apa tahu? Bayaran dalam bentuk wang oleh sesebuah kerajaan atau negara bagi individu atau syarikat. Yang tujuan asalnya adalah untuk membiayai segala keperluan negara. Maksudnya di sini, ada cara kutipan teks. Macam kita sekarang ni, macam kamu kan, kamu tak bayar teks kan? Tapi kamu tahu tak, kamu selalu bayar teks. Kamu selalu bayar teks. Perasan tak? Kan? Kamu selalu bayar cukai. Perasan tak? Ke korang tak perasan? Ke korang tak perasan? Tak Sulaiman, sebenarnya even kamu pun bayar cukai tahu. Iaitu, kamu bayar teks sebenarnya. Iaitu kat mana tahu? Bila kamu pergi buat pembelian. Contoh kamu buat pembelian dekat McDonald. Bila kamu pergi pembelian kat McDonald, contohnya harga satu set tu kan, iaitu satu set makanan tu adalah katakanlah RM12, RM12.70. Kamu pun tengok, nak set tu lah RM12.70. Kemudian bila kamu saya nak set tu yang RM12.70, okey. Kemudian bila dia punch dekat dia punya mesin counter kan, kemudian kamu dah dapat makanan, okey, RM12.70 ni sebenarnya jumlahnya adalah RM12.90. Kamu pun cakap,
Kemudian kau cakap, bukan RM12.70 ke? Mana dah 20 sen? Dia cakap apa? 20 sen tu adalah cukai. Iaitu cukai jualan. Cukai jualan dan cukai perkhidmatan. So, dia berbeza-beza. Ya. Ada service tax dengan tax. Ya, okey, ada service tax, kemudian ada lagi cukai lagi kan. So itu kenapa perlu ada? Sebab cukai itu akan dibawa kepada kerajaan supaya kerajaan boleh gunakannya untuk apa? Untuk ingat cukai ni untuk apa tahu? Tu, kalau jalan raya rosak, jalan raya berlubang-lubang, siapa nak repair? Kerajaan lah kan. Kerajaan nak repair pakai apa? Pakai duit tax tu lah. Lepas tu kan yang sepanjang jalan tu kan ada tiang lampu. Tu bil elektrik tu siapa nak bayar? Bil elektrik tu dah tentu kerajaan yang bayar. Ya betul. Ya betul, ada juga. Tapi itu akan dibayar kepada kerajaan. Yes, kita contribute, betul. Kita bayar juga tahu kalau kita beli. Itu sebenarnya ramai yang tak perasan. Ya, sebab tu ada tol, sebab tu ya. Betul. Sebab itu kita digalakkan untuk shopping dalam negara. Jangan shopping luar negara. Shopping dalam negara, duit akan banyak di dalam negara dan akan membantu untuk mengkayakan negara kita. Nampak tak? So itulah yang kamu kena faham. Bagus. Maknanya kamu faham tentang, itulah sebab aku kena bayar cukai. 20 sen je kot. Alah, tu pun nak berkira 20 sen. Alah, kan? Beli gula-gula dapat 2 je. Apalah. Okey, baik. So, kita lihat di sini. Nampak tak? Walaupun sen ada gunanya. Ya, betul. Baik, itu kutipan cukai. Ya. Ya. Ya, betul. Betul Zahra. Betul jugalah tu. Sistem cukai yang pernah dilaksanakan di negara Islam seperti okey. So take note benda ni. Dan kalau boleh kamu tulis. Kalau kamu boleh bulatkan, okey boleh bulatkan, tapi jangan bulatkanlah. Kamu guna buku teks kan. Iaitu antara cukai-cukai yang diperkenalkan iaitu cukai tanah yang dipanggil al-kharaj. Cikgu bulatkan ni al-kharaj. Kemudian cukai perlindungan iaitu suh al-jizyah. Iaitu cukai perlindungan, suh al-jizyah. Cukai diri iaitu jizyah ar-rus. Jizyah ar-rus. Dan satu lagi cukai perdagangan iaitu al-ush. Cukai perdagangan iaitu al-ush. Nampak tak? Yes. Itu jadi betul. Okey. Cukai diri ni maknanya adalah macam zakat fitrah. Zakat fitrah macam mak ayah kamu bayarkan untuk kamu semasa nak raya tu, dia bayarkan dekat masjid kan. So itu adalah cukai diri. Iaitu bagaikan zakat fitrah. Bertujuan untuk membantu negara juga. Yes, itu yang berlaku ya. Baik. So kita lihat di sini. Okey, jajah Singapura. Okey, baik. Kemudian, paling penting dalam ekonomi Islam, ini yang kita mula-mula tekankan, iaitu apa tahu? Melarang. Okey, melarang amalan riba. Okey, melarang amalan riba. Iaitu amalan interest. Yes, boleh. Okey. Kerana apa? Amalan riba ini boleh menghancurkan konsep keadilan dalam masyarakat. Okey, kamu tahu tak riba tu apa? Kamu tahu tak riba tu apa? Riba tu Bunga. apa? Ya, bunga ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah interest. Dan kamu nak tahu tak bahawa kerana ada pinjaman loan dan ada bunga inilah menyebabkan kamu tengok ke kiri kanan kamu banyak kes-kes bunuh diri, okey, banyak kes-kes stres. Itu semua kerana apa? Kerana hutang. Dan kenapa hutang itu membebankan? Kerana ada riba. Nampak? Ada interest. Disuruh pinjam, okey, pinjam 1,000, suruh bayar balik 1,500. Pinjam 1,000,
bayar balik 1,500. 500 tu apa? 500 itulah riba atau interest. Kalau lagi lama kamu tunda, lagi naik interest itu. Jadi itulah yang telah menyebabkan berlakunya kemusnahan konsep keadilan ini. Okey, tak boleh ke nak stop riba? Boleh. Iaitu dengan cara kamu boleh mengambil, kalau nak katakan berurusan tentang kewangan ni, boleh berurusan dengan bank-bank yang ada Islamic banking. Seperti Bank Islam, Maybank Islamic Banking, CIMB Islamic Banking. So dia ada perkataan Islamic Banking tu. So kamu boleh menggunakan perkhidmatan di situ. Yes, sebab tidak ada riba di situ. Okey. Itu bagusnya tentang ekonomi. Seterusnya, menegah penindasan menegah penindasan dan penipuan semasa berniaga. No. Islam kata apa? No. No penipuan semasa berniaga. No. Seperti mengurangkan timbangan ataupun kamu boros, kedekut, membazir, mengambil keuntungan berlipat kali ganda dan tidak amanah. Okey. Ya, betul. Bukan itu bukan cukai perkhidmatan, itu dipanggil kos pengurusan. Ya, itu dipanggil kos pengurusan. Betul. Kalau macam cakap naik harga riba ke? Ya, riba juga. Ya, betul, riba juga, Sulaiman. Kalau dia lebihkan timbangan tak apa. Lebihkan timbangan tak apa. Tapi jangan kurangkan timbangan. Asal bank nak riba ya, sebenarnya bank nak riba sebab itu adalah profit, keuntungan bagi dia. Itu menjadi keuntungan bagi bank. Ya. So, semua benda ada ribanya kalau bank kenakan. Pinjaman kereta, pinjaman rumah dan sebagainya. Ya, betul. Interest setiap tahun tu adalah riba. Okey. Ya, okey. Kenapa dia nak kurangkan timbangan? Supaya dia ada stok bahan lebih untuk dia jual banyak kali. Dan itu akan memberi keuntungan. Razan, orang yang kerja bank tu dapat duit haram ke? Itu bukan bidang cikgu. Cikgu tak boleh menentukan Mana ianya ada. haram. Cikgu tak boleh. Tak boleh. Cikgu tak boleh. Cikgu tak tahu. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya, dalam ekonomi Islam menggalakkan manusia menghasilkan produk yang bermutu dan melakukan penyelidikan dalam membangunkan ekonomi, contohnya dalam bidang pertanian. Okey. Ya, itu sebenarnya menggalakkan manusia menghasilkan produk yang bermutu. Ingat, okey, kalau kita nak buat barang yang terbaik. Jangan buat barang yang apa? Barang yang second hand, barang yang mudah rosak. Jangan macam tu. Nak jual, bagi barang yang betul-betul. Kalau nak jual ABC, air batu campur, bagi betul-betul air batu campur. Ini air batu je, campurnya mana? Daripada dulu cikgu tengok, air batu banyak, campur tak ada. Mana campur? Kan? Itu cikgu marah. Air batu campur, campurnya mana? Diorang ni kan. Stres cikgu. Kan? Betul. Nak berniaga betul-betul. Itu orang berniaga. Nasi goreng kampung. Puas cikgu cari. Mana kampungnya? Tak ada pun. Nasi goreng ada, kampung tak ada. Apa ni? Kan? Jadi nak berniaga betul-betul. Okey, berniaga betul-betul. Okey. Jangan tipu orang, tak baik. Kan? Kan. Tapi ada orang jugalah orang saya tak boleh dengar cikgu. Ismail Zaril, okey. Ada yang bagi tahu yang dia orang tak boleh dengar apa yang cikgu cakap. Ada masalah audio ke? Okey. Ada masalah audio ke? Ada masalah. Boleh dengar tak suara cikgu? Okey kan? Okey je cikgu. Boleh. Okey. Alhamdulillah. Zaid, betul juga Zaid. Cikgu setuju tu. Macam cermin mata. Orang jual cermin mata, dapat cermin. Mata tak ada. Tak baik. Tak baik. Okey. Jam tangan. Jual jam tapi tak dapat tangan. Apalah kan. Tak baik. Okey. Baik. So itu contoh ya. Kan. Contoh. Jangan buat Okey, jangan buat. Okey.
Nasi lemak ada, nasi lemak tak ada. Ya, betul. Nak depan. Itulah kan. Baik, kita sambung seterusnya, iaitu tidak menyekat umatnya daripada menjalankan perdagangan selagi mengikut hukum syarak seperti mengeluarkan zakat dan menjaga kebajikan masyarakat. Maknanya apa? Okey, Nabi tak larang. Nak berniaga-berniagalah. Tapi keluarkanlah zakat dan jaga kebajikan masyarakat. Kalau ada orang susah, bantu. Janganlah pentingkan diri sendiri je. Itu. Nampak tak? Okey, iaitu amalan-amalan Islam yang disarankan di dalam tamadun Islam ini. Dan paling penting, menyeru kita hulurkan bantuan dan bersedekah di samping amalkan sikap berjimat cermat. Nampak tak pesanan Nabi, iaitu dalam tamadun Islam? Kalau ada orang susah kiri kanan, hulurkan bantuan segera. Jangan tunggu-tunggu. Hulurkan bantuan. Orang tu mungkin tak cukup beras, bagi beras. Kalau dia kata beras dia ada 100 biji, tak cukup lah. Bagi tambah lagi 20 biji. 20 biji beras, baru dapat 120 biji. Bagi. Biji butir beras. Okey, baik. Macam itulah. Kan. 100 butir ya. Ya, betul. Oh, butir. Okey, baik. Jadi hulurkan bantuan. Hulurkan bantuan. Okey, kepada sesiapa pelajar-pelajar cikgu ni yang mana sebenarnya diorang sepi, kesunyian. Kita hulurkan bantuan. Hulurkan bantuan. Jangan sepi-sepi. Mari masuk kelas cikgu. Supaya kita tak sepi lagi. Okey. Okey. Baik. So itu yang kita hulurkan bantuan. Alright? Baik. Ada terms-terms yang kita lihat iaitu seperti halal. Apa maksud halal? Halal iaitu sesuatu yang dibenarkan menurut hukum Islam. Kemudian apa itu riba? Riba ialah faedah berganda yang membebankan dan diharamkan oleh Islam. So itu maksud riba, faedah berganda. Apa beza Jew dengan Islam? Jew tu ialah apa? Jew tu ialah Yahudi. Memanglah berbeza. Memang berbeza sangat. Baik. Kita dah lihat tentang politik dan juga ekonomi. Kamu tahu tak, dalam ekonomi Islam sebenarnya tamadun Islam telah membentuk Baitul Mal. Kalau orang ataupun pelajar-pelajar yang mahir bahasa Arab, Baitul, apa itu Baitul? Bait atau Baitul tu ialah rumah. Rumah sebenarnya, Baitul Mal, rumah keuangan. Institusi keuangan, iaitu fungsinya apa? Seperti perbendaharaan negara. Yang mengurus keuangan untuk pembangunan negara. Contoh, kalau kat Malaysia ni, apakah institusi keuangan yang menguruskan keuangan negara? Apakah institusi keuangan yang menguruskan keuangan negara? Kamu nak tahu? Sebenarnya yang menguruskan adalah bank negara. Bank negara kita tu, bank negara Malaysia tu, yang dekat duit tu kan. Bank negara Malaysia itulah yang akan menguruskan duit seluruh negara. Duit kerajaan. Bukan BSN, tapi bank negara. Bank negara itu yang uruskan duit untuk belanja bagi buat sekolah ke, buat hospital ke, kemudian bayar gaji kaki tangan awam, bayar gaji guru, bayar gaji doktor di hospital kerajaan. Itu semua adalah daripada bank negara. Perbendaharaan negara. So zaman tamadun Islam dulu pun ada tahu, iaitu Baitul Mal. Yes. Dan sistem Baitul Mal ini telah diamalkan. Ya betul, duit pun diorang buat. Duit pun bank negara buat. Dan sistem ini telah diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin lain sampai sekarang. Itu yang kita lihat ya. Baik. So kalau kita lihat di sini, sumber Baitul Mal. Daripada mana Baitul Mal dapat duit? Ini maksud sumber Sumber Baitul Mal tu maknanya daripada mana Baitul Mal dapat duit. Iaitu pertama sekali Baitul Mal dapat duit daripada mana tahu? Harta melalui zakat masyarakat.
Maknanya teks-teks kepada masyarakat iaitu zakat fitrah, zakat harta, ternakan, pertanian, emas, zakat perak, barang perdagangan, wang simpanan, itu juga ada teks atau zakat. Dan teks itu akan dibayar kepada Baitul Mal untuk disimpan dan digunakan untuk urusan kerajaan. Yes. Okay. Baik. Perak, barang-barang perak. Barang-barang emas dan barang-barang perak. Barang perak pun ada value dia, ada nilai dia. So kena bayar cukai juga. Cukai pun dikira. Yes. Cukai pun dikira. Itu zakat. Baik. Kemudian, okay, sumber Baitul Mal, kekayaan Baitul Mal. Duit-duit Baitul Mal dapat daripada mana tahu? Harta hak milik umat Islam yang tidak jelas. Okay. Contohnya sedekah, wakaf dan wasiat. So yang tak jelas juga diberikan kepada Baitul Mal. Perak ada value ke? Yes, memang perak ada value sebab perak juga adalah barang perhiasan. Yes, yeah, betul. Adib Ashraf, betul. Simpan emas ada zakat dia. Ada zakat dia. Memang betul. Zakat emas memang ada. Okey. Baik. Itu sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat pelaburan dan saham yang dijual kepada umat Islam melalui institusi yang ditubuhkan oleh Baitul Mal juga adalah sumber Baitul Mal. Okey. Kemudian kalau kita lihat satu lagi iaitu harta negara. Harta negara juga sumber Baitul Mal. Contohnya cukai perdagangan, sumber kekayaan alam, cukai harta dan harta tanpa waris. Ini semua juga masuk ke dalam Baitul Mal. Kalau macam negara kita, bank negara lah. Bank negara. Harta daripada peperangan. Contohnya jizyah, ghanimah dan juga kharaj. Ini semua masuk ke dalam Baitul Mal. Okay. Jizyah kita belajar tadi kan. Jizyah ialah cukai perlindungan. Ghanimah ialah harta rampasan perang. Kharaj adalah cukai pertanian. Semua disimpan dalam Baitul Mal. Dan segala harta warisan yang tak dapat dihabiskan oleh waris atau tidak berwaris, itu adalah sumber Baitul Mal. Cukai perlindungan tu apa cikgu? Okey, cukai perlindungan ni sebenarnya adalah cukai bagi orang-orang yang bukan Islam tinggal di dalam negara Islam. So mereka dikehendaki bayar cukai perlindungan kerana apa? Kerana negara Islam itu dengan tenteranya akan melindungi orang Islam dan orang bukan Islam. So itu dipanggil cukai perlindungan. Malaysia ada ke? Tak ada. Malaysia tak ada. Malaysia ada apa? Cukai peribadi dan cukai kerajaan. Cukai syarikat. Okey. Ini zaman dulu. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Sekarang tak ada dah. Zaman dulu. Ini zaman dulu. Okey, Baitul Mal ni pada zaman Nabi dahululah. Nampak tak? Jadi inilah dikatakan sumber-sumber Baitul Mal, iaitu sumber-sumber kekayaan Baitul Mal. Macam kamu nak tahu negara kita, kamu rasa negara kita kaya tak? Negara kita kaya tak? Tak kaya Tak kaya Miskin. Miskin Untuk pengetahuan kamu setiap tahun kerajaan kita mengutip 244 bilion cukai. Bilion ribu juta. 244 ribu juta setahun. Kaya tak? Kaya. Dan dengan kekayaan itulah negara kita dapat memajukan negara kita. Kamu sepatutnya apa tahu? Bersyukur. Memang kaya sebenarnya. Dan negeri yang paling kaya ialah negeri Selangor. Negeri Selangor cukai pendapatan cukai pendapatan bagi daerah Kelang sahaja sama macam cukai Negeri Sembilan. Cukai Negeri Sembilan sebenarnya. Okey. Walaupun begitu, kita ada sumber petroleum. Okey. Poverty
Okey, poverty ni sebenarnya kalau kita lihat ramai yang miskin cikgu. Okey, kita kena tahu kenapa dia miskin. Pertama kerana kemiskinan kerana apa? Kerana pertama tidak ada pekerjaan. Zaman sekarang kan kerajaan ataupun pekerjaan kan susah nak dapat. Sebab itu miskin kerana hilang pekerjaan, miskin kerana sakit, miskin kerana terlalu banyak hutang. Itu miskin. Dia bukan miskin kerana miskin memang tak ada duit langsung, tapi miskin kerana hilang pekerjaan dan sebagainya. Okay. Dan kita sebenarnya kaya. Kita sebenarnya kaya. Tapi kesimpulannya janganlah berhutang. Janganlah berhutang. Baik. Kita lihat di sini. Okay. Kalau kita lihat di sini, cikgu tak nak panjang-panjang sebab nanti kamu blank nanti. Okay. So kamu blank nanti. So kita telah mempelajari pada hari ini iaitu berkaitan apa? Okey, kita telah mempelajari berkaitan dengan sumbangan tamadun Islam kepada dunia, iaitu dari segi politik, kehidupan bernegara, pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan, kemudian konsep ummah ataupun konsep masyarakat. Kemudian kita belajar tentang sistem syura, okey, iaitu sistem mesyuarat. Kemudian dari sudut ekonomi, okey, Islam ataupun tamadun Islam telah memperkenalkan amalan ekonomi Islam. Okey, seperti tidak ada riba, kemudian mencegah ataupun menegah penindasan, okey, mengeluarkan zakat dan juga cepat-cepat menghulurkan bantuan. Selain daripada itu, okey, juga tamadun Islam telah membentuk institusi Baitul Mal, iaitu institusi kewangan bagi sesebuah negara. Supaya apa? Supaya segala harta negara seperti zakat, seperti pelaburan, seperti harta negara yang lain, semua dikumpulkan dalam Baitul Mal. Dan Baitul Mal ni sama seperti Bank Negara Malaysia yang ada. Okey. Baik. So, cikgu nak tanya, okey, ada sebarang soalan tak untuk ditanyakan? Ada sebarang soalan tak untuk ditanyakan? Tak ada cikgu. Nak ada apa-apa nak tanya soalan? Tak ada? Tak ada. Okey, baik. Silakan. Kalau ada silakan. Baik. Okey, ada quizzes ke? Okey, quizzes hari ini tak ada, tapi cikgu akan buat quiz yang lain. Baik. Quiz yang lain, iaitu quiznya adalah mudah saja. Okey. Perkara-perkara yang keluar untuk esei apa cikgu? Perkara-perkara yang keluar untuk esei adalah perkara-perkara seperti tamadun Islam pun ada. Okey. Ya, tamadun Islam pun ada.